Hai Sofia, tengah buat apa tu? Busy ke? Tak adalah, tak buat apa-apa pun. Korang tengah buat apa? Kita orang tengah buat assignment sama-sama, saja buat sama-sama. Jomlah, jom kita orang buat assignment. Boleh je. Sebab aku tengah buat assignment tentang isu-isu LGBT di Malaysia. Golongan LGBT, golongan LGBT ni, tahu tak golongan ni merupakan golongan yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Dan diorang ni pernah wujud sejak dari zaman Nabi Lut lagi, iaitu kaum Sodom. Dan kaum-kaum ni Allah turunkan bala di mana Allah turunkan hujan batu ke atas mereka dan kesan tu kita boleh lihat sampai sekarang. Lepas tu tahu tak, setiap kataan LGBT ni ada maksud dia sendiri. L iaitu lesbian, G gay, B bisexual, T pula maksudnya transgender. Dan kesemua golongan ni dimurkai Allah sebab diorang ni mengubah ciptaan Allah dan juga melanggar hukum Allah. Lepas tu, tahu tak sejak saya ada dengar satu kes ni di mana kes lesbian, di mana lesbian tu bermaksud bunga sungsang di antara wanita. Dan saya pernah dengar ada satu kes ni dekat Terengganu di mana pasangan lesbian ni diorang tengah buat hubungan di luar tabi, lepas tu diorang kena tangkap dan kerajaan Terengganu menjatuhkan hukuman sebaik ke atas mereka. Oh, aku ada maksud gay. Gay tu bermaksud kaum lelaki yang tertarik secara seksual dan romantiknya terhadap lelaki yang lain. So maksudnya lelaki dengan lelaki. And sekarang dekat Malaysia juga dah ada apps untuk gay apps dating. Yang aku tahu Scruff. Satu, yang kedua Romeo dan ketiga Grindr. So basically banyaklah dia orang punya apps untuk gay. Aku tahu maksud L dengan Z iaitu gay dengan lesbian, tapi aku tak faham maksud B dengan T. Bisexual dengan apa tu lagi satu? Transgender. Boleh tak anyone terangkan? Aku ada baca dekat Google pasal bisexual ni. Google cakap bisexual ni merupakan perasaan seksual yang tertarik kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kecenderungan seksual seseorang itu berada di antara heteroseksual kepada homoseksual. Seseorang mungkin heteroseksual tetapi mempunyai sedikit perasaan homoseksual atau sebaliknya. Lepas tu, aku ada dengar yang pasal golongan LGBT ni, diorang gunakan Himpunan Hari Wanita untuk pertahankan LGBT. Benda ni baru je jadi masa tahun lepas, 8 Mac, baru-baru ni. Oh, macam tu. Transgender pula yang aku baca, dia merujuk kepada seorang individu yang mungkin bertindak, berfikir, mempunyai perasaan atau keterampilan yang berbeza dengan jantina yang diorang lahir, asal diorang lahir. So basically maksud transgender ni macam lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Dulu aku ada baca yang dekat surat khabar yang Datuk Seri Dr. Zulkifli iaitu Menteri Hal Ehwal negara kita ada cakap yang pasal isu transgender ni dah makin naik dekat negara kita. Dah seramai 20,000 orang dah dekat Malaysia ni. Tapi sekarang kerajaan tengah berusaha untuk cari idea untuk bantras transgender ni. Oh, macam tu. Banyak juga tentang isu-isu LGBT ni. Bolehlah saya gunakan untuk assignment saya nanti. Okey lah, saya rasa member saya dia ada mesej saya tadi. Dia minta buat assignment ni sama-sama. Terima kasih lah korang. Okay, sama-sama. Okay. Alright, jumpa lagi. Bye.
Pelaksanaan hukuman sebat di khalayak umum yang dilaksanakan terhadap pasangan Songsang di Terengganu baru-baru ini terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Baik, beralih ke Pulau Pinang, masuk ke Malaysia hanya untuk memuaskan nafsu Songsang melalui langganan menerusi aplikasi telefon bimbit. Itu taktik yang digunakan golongan gay untuk menawarkan khidmat seks kepada golongan lelaki di negara ini. Penyertaan peserta LGBT di sambutan Hari Wanita di Kuala Lumpur semalam mengundang kecaman daripada pelbagai pihak. Jumlah homoseksual dan transgender di negara ini meningkat saban tahun. Same-sex couple stories are nothing new, and over the years, we've featured many same-sex couples. But an openly gay Malay couple accepted by their family? Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat 55 yang bermaksud, mengapa kamu mendatangi lelaki untuk memenuhi nafsumu, bukan wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akan akibat perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LGBT, akronim yang sering kita dengari. Apakah yang dimaksudkan dengan LGBT ini? Sebelum bahtera dilayarkan, izinkan saya mendefinisikan. L yang bermaksud lesbian, di mana hubungan songsang di antara wanita. G iaitu gay, iaitu hubungan songsang di antara lelaki. B iaitu bisexual, di mana seseorang itu menyukai jantinanya sendiri dan jantina yang berlainan. Dan manakala T bermaksud transsexual, di mana seseorang itu mengubah jantinanya sendiri kepada jantina yang berlainan, seperti seseorang lelaki menukar jantinanya kepada wanita. Namun, apakah yang menyebabkan seseorang itu menjadi LGBT? Apakah kesan yang akan berlaku jika seseorang itu mengamalkan gaya hidup LGBT? Apakah ciri-ciri golongan LGBT ini dan adakah cara untuk kita mencegahi LGBT ini? Oleh itu, saya dan 4 rakan saya akan mendalami lagi tentang golongan LGBT ini. So, sekarang saya akan membincangkan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang itu berlakunya gejala LGBT. Okey, yang pertama ialah kurangnya penghayatan agama. Penghayatan agama ialah penghayatan akidah dan ibadah adalah kursus bagi orang Islam. Amalan keagamaan dalam kalangan masyarakat adalah antara salah satu punca yang menyebabkan terlibatnya masyarakat dalam gejala gay, bisexual, transgender and lesbian, iaitu LGBT yang semakin berleluasa sekarang. Okey, amalan keagamaan sememangnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan individu yang berpegang dengan agama dapat memastikan antara baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu perkara. Walaupun pendidikan agama telah diberikan sejak kecil, namun kurangnya pengamalan keagamaan dalam kehidupan boleh menyebabkan mereka cenderung dan terlibat dalam gejala LGBT ini. Hal ini menunjukkan pengamalan keagamaan yang kurang dilakukan oleh masyarakat telah menyumbang kepada terlibatnya mereka dalam gejala LGBT ini. Yang kedua ialah kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa mereka boleh dianggap sebagai konflik di antara ibu dan bapa mereka. Ini menyebabkan anak-anak mereka terabai dan menyebabkan mereka mencari keseronokan di luar dan tempat mengadu bersama rakan yang dikenali melalui media sosial ataupun kenalan rapat mereka yang sudah berkenalan lama, yang boleh dianggap sebagai tempat berganti ibu dan bapa mereka. Ini kerana kurangnya komunikasi di antara ibu dan bapa mereka menyebabkan mereka tiada tempat untuk mengadu masalah yang mereka alami setiap hari dan mereka mencari tempat mengadu lain sebagai pengganti ibu dan bapa mereka. Menurut Carlson and Lewis, komunikasi di antara ibu, bapa dan anak merupakan salah satu aspek yang penting dalam menzahirkan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Yang ketiga ialah mudah terpengaruh. Disebabkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh ibu bapa mereka, mereka akan seringkali berhubung rapat dengan kenalan yang dianggap sebagai pengganti ibu bapa mereka.
Ini adalah salah satu punca yang akan menyebabkan atau mempengaruhi mereka untuk tergolong dalam golongan LGBT ini, iaitu mudah terpengaruh dengan rakan sebaya atau rakan sekeliling itu. Media massa seperti internet juga merupakan salah satu medium yang dapat mempengaruhi mereka dan memudahkan lagi golongan LGBT ini untuk mendapatkan maklumat tentang gejala songsang yang mereka lakukan ini. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain dapat memudahkan lagi golongan ini untuk berkomunikasi di antara kelompok mereka. Penularan gejala LGBT ini juga diketahui oleh masyarakat umum melalui laman-laman web yang kebanyakannya diwujudkan oleh negara barat yang meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis dan perlakuan songsang ini. Itu saja daripada saya, Aizarul, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu terlibat dalam gejala LGBT ini. Sekian, terima kasih. Jadi, saya akan bercakap tentang kesan-kesan LGBT terhadap sesebuah tamadun. Perkembangan LGBT dalam negara ini, iaitu negara Malaysia, amat membimbangkan. Ramai anak muda sudah terjebak dan terikut-ikut dengan kegiatan mereka. Gejala ini amat memberi kesan kepada masyarakat, agama dan negara. Kegiatan ini amatlah memalukan dan juga menjijikkan sehingga ada sesetengah mereka yang sanggup dan berani untuk mendedahkan diri mereka di laman sosial iaitu Facebook, Instagram dan Twitter. Jadi sekarang kita akan beralih kepada kesan kepada individu yang terlibat dengan LGBT. Yang pertama, aktiviti harian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Individu yang terlibat dalam gejala ini akan menyebabkan maruah mereka tercalar. Soal maruah mereka dibuang ke tepi kerana turutkan nafsu yang songsang yang ada pada dalam diri. Kecelaruan yang mereka alami telah menyebabkan masa hadapan mereka gelap dan hancur. Kesan yang seterusnya, mereka akan dibuang masyarakat. Ini adalah kerana aktiviti yang mereka lakukan amatlah bertentangan dengan norma seseorang manusia. Golongan ini tidak dapat diterima kerana mereka akan memalukan masyarakat. Sebagai individu yang normal, kita perlulah mempunyai adat dan juga pegangan yang kuat terhadap agama. Seterusnya, kita akan beralih kepada kesan terhadap masyarakat. Golongan ini akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi individu lain untuk menyertai mereka. Sekiranya ia berlaku, masyarakat akan menanggung malu dan juga kehormatan mereka akan jatuh. Di sini, kita dapat lihat bahawa kesan LGBT terhadap masyarakat amatlah dahsyat. Ini adalah kerana ia melibatkan maruah sesebuah masyarakat yang berpegang kuat kepada agama dan juga adat-adat mereka. Seterusnya, memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Akan ada segelintir masyarakat yang kuat terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Jika kegiatan ini diterapkan dan juga mendapat sokongan yang ramai, maka LGBT akan berleluasa di dalam negara kita. Seperti yang kita tahu, agama adalah panduan bagi penganutnya. Setiap agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, sama ada Islam, Buddha atau Hindu, mereka juga menolak golongan LGBT yang ada dalam agama mereka. Ini adalah kerana golongan LGBT amatlah dilarang dalam setiap agama. Setiap pasangan Islam haruslah melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Tujuan setiap perkahwinan adalah untuk meramaikan umat manusia dalam muka bumi ini. Sekiranya amalan LGBT ini berleluasa, matlamat Islam untuk meramaikan umat tidak tercapai dengan baik. Islam menggalakkan perkahwinan adalah kerana untuk mendapatkan keredaan Allah. Sekiranya salah seorang daripada suami isteri itu terjebak dengan LGBT, pasti akan memberikan tekanan terhadap pasangan masing-masing. Kesannya juga kadang-kala tidak dapat menumpukan tumpuan yang sepenuhnya kepada ibadat harian yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Tidak lupa juga kesan kepada keluarga. Yang pertama, keluarga akan merasa kecewa dan maruah keluarga akan tercalar.
Jadi, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mencegah LGBT. Yang pertama, mereka perlu meningkatkan ilmu agama agar tidak terpesong dari landasan agama. Dengan meningkatkan ilmu agama, mereka dapat membezakan antara yang mana yang halal dan yang haram. Sebagai contoh, ilmu agama memainkan peranan penting dalam mendidik untuk membezakan antara yang baik dan yang buruk. Ada kajian mengatakan bahawa kebanyakan golongan LGBT ini kurang ilmu agama. Jadi, dengan meningkatkan ilmu agama, kita dapat mencegah diri dari terjebak dengan kegiatan LGBT. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan dalam langkah-langkah mencegah LGBT ini. Yang pertama, ibu bapa perlu sentiasa mengawasi keadaan anak-anak. Perubahan fizikal dan emosi anak-anak perlu sentiasa dikawal agar tidak cenderung ke arah LGBT. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memeriksa telefon bimbit anak-anak, mengenali rakan-rakan anak mereka dan sebagainya. Sekiranya anak-anak sudah pun terjebak dalam kegiatan LGBT, ibu bapa perlu mengambil tindakan tegas terhadap anak-anak supaya anak-anak dapat berubah. Yang ketiga, peranan masyarakat terhadap langkah-langkah mencegah LGBT. Masyarakat kini seolah-olah meraihkan gerakan LGBT ini, sedangkan mereka sepatutnya mencegah dan membanteras perbuatan ini. Ini menyebabkan golongan LGBT ini tidak segan silu untuk mengetengahkan kehidupan mereka. Dengan ini, masyarakat perlulah menasihati golongan LGBT ini supaya mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik. Akhir sekali, pihak berkuasa seharusnya melakukan tugas mereka untuk mengatasi masalah LGBT di Malaysia. Pihak berkuasa perlu mencari kaedah berkesan untuk membanteras gejala negatif LGBT ini. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh melakukan kempen dalam membendung gejala LGBT ini. Kempen ini boleh diadakan melalui internet, melalui surat khabar dan melalui televisyen. Untuk perbincangan kali ini, saya akan terangkan pula bagaimana kita untuk mengenali seseorang itu mempunyai ciri-ciri LGBT ataupun tidak. Golongan yang pertama adalah gay dan lesbian. Kedua-dua istilah ini mempunyai maksud yang sama dengan SSA, iaitu same sex addiction, di mana mereka ini lebih tertarik kepada sesama jenis mereka. Lesbian adalah lebih sesuai untuk digunakan bagi kaum wanita. Mereka ini akan sering berpelukan atau lebih senang cemburu jika wanita yang mereka sukai akan lebih dekat dengan kaum lelaki yang lain. Gay ini pula adalah lebih sesuai untuk kaum lelaki. Mereka ini lebih gemar menyimpan misai dan janggut semata-mata untuk menarik perhatian kaum lelaki lain. Mereka juga kerap pergi ke gym bukan untuk berskan, tetapi hanya untuk melihat lelaki di sana. Yang kedua pula adalah homoseksual. Homoseksual mempunyai maksud yang sama dengan SSA, tetapi mereka ini lebih tertumpu kepada seks semata-mata. Golongan homoseksual pula, mereka lebih suka menggoda dan meraba mangsanya. Bagi mereka yang berfikiran terbuka ataupun lebih dikenali sebagai liberal, mereka akan anggap perbuatan ini hanyalah satu gurauan. Tetapi bagi golongan ini, mereka mempunyai niat yang lain. Yang ketiga adalah bisexual. Bisexual boleh bermaksud seseorang yang suka kepada sama jenis dan kepada jenis yang lain. Dengan kata lain, mereka ini suka kepada kedua-dua jenis, iaitu kaum lelaki dan kaum perempuan. Sebagai contoh, jika seorang lelaki itu bisexual, dia akan berasa tertarik kepada perempuan, tetapi dalam pada masa yang sama, dia juga berasa gairah jika melihat seorang lelaki. Dan yang paling akhir adalah transgender. Transgender merupakan satu golongan yang paling mudah untuk kita kesan, di mana mereka ini mempunyai keinginan untuk tampil berbeza daripada asal jantina mereka. Sebagai contoh, kalau bagi perempuan, mereka ini suka berpotong rambut pendek seakan-akan lelaki, memakai pakaian lelaki dan hidup mereka pun sebagai seorang lelaki. Sebaliknya juga kepada lelaki,
Mereka juga suka berpakaian perempuan, memakai anting-anting, menyimpan rambut yang panjang dan hidup sebagai seorang perempuan. Oleh yang demikian, kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa prihatin di sekeliling kita agar tidak terjebak dalam golongan LGBT ini. Kita telah buktikan bahawa LGBT ini membawa kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu tetapi kepada keluarga, masyarakat, negara dan juga kepada agama kita sendiri. Kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa melakukan amal ibadah agar kita dapat dijauhkan dari dimurkai oleh Allah SWT seperti golongan LGBT yang diturunkan hujan batu kepadanya. Dan sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah sentiasa mengajak orang di sekeliling kita untuk sentiasa beringat kepada Allah SWT supaya berada di jalan yang benar dan bukan pula jalan yang sesat ataupun jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih.